Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua hadirin yang dihormati sekalian. Duduk di bawah pohon bidara sambil merenung sinar rembulan. Selamat datang pembuka bicara buat hadirin rakan dan taulan. Kita bersyukur kerana berada di sini pada hari ini untuk membicarakan satu isu yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara kita, iaitu pendidikan. Tajuk forum kita pada hari ini adalah memperkasakan pendidikan ke arah sistem yang lebih inklusif dan berkualiti. Pendidikan adalah landasan pembentukan masa depan kita, dan untuk memastikan masa depan yang cerah, kita perlu memastikan sistem pendidikan kita adalah inklusif, berkualiti dan menyeluruh. Ini bukan hanya tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab bersama kita semua. Ibu bapa, pendidik, pemimpin, masyarakat dan pihak berkepentingan lain. Forum ini adalah platform untuk mendengar pandangan dan idea-idea cemerlang dari panel kita pada hari ini. Selain itu, moderator kita akan memastikan perbincangan berjalan lancar dan kita akan mengalu-alukan soalan-soalan dari hadirin pada akhir sesi ini. Mari kita bersama-sama merungkaikan cabaran-cabaran dalam sistem pendidikan kita dan mencari penyelesaian yang praktikal dan berkesan untuk memperkasakan pendidikan negara kita. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan panel dan moderator kita untuk forum pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan mari kita mulakan perbincangan ini dengan semangat pembangunan, memperkasaan pendidikan kita yang lebih baik. Moderator kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan ialah Puan Nur Amirah binti Izzuddin, merupakan seorang yang memiliki pengalaman yang luas dan telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang pendidikan yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam memajukan sistem pendidikan negara. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan panelis-panelis kita pada forum kita pada hari ini. Panelis pertama saya kenalkan iaitu Encik Zainul Hisham bin Muhammad Hassan Helmi, seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Saya perkenalkan latar belakang sikit. Beliau adalah merupakan seorang Cikgu Zainul, adalah seorang pendidik veteran yang telah berkhidmat di sekolah lebih kurang 25 tahun. Beliau telah menyaksikan pelbagai perubahan dalam sistem pendidikan negara kita dan memiliki pengalaman yang luas dalam bidang ini. Beliau adalah tokoh yang berpengaruh dalam komuniti pendidikan dan merupakan guru yang dihormati di Sekolah Kebangsaan Taman Koperasi Polis Kuala Lumpur. Manakala panelis kedua kita iaitu Encik Muhammad Syahrin bin Muhammad Yusof. Latar belakang Encik Muhammad Syahrin sedikit adalah Encik Muhammad Syahrin adalah seorang wakil ibu bapa yang sangat berpelibatan dalam pendidikan anak-anaknya. Beliau mempunyai 4 orang anak yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Tasik, Desa Tun Razak Ceras Kuala Lumpur, dan memahami betapa pentingnya pendidikan yang berkualiti. Beliau akan membawa perspektif ibu bapa dalam perbincangan kita pada hari ini. Manakala panelis kita yang ketiga iaitu Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Yassin. Latar belakang Encik Muhammad Hafiz iaitu adalah seorang wakil aktivis pendidikan dan pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau baru ini menamatkan perkhidmatan sebagai pensyarah tetap dan kini aktif sebagai penceramah bebas dalam bidang pendidikan. Encik Muhammad Hafiz mempunyai kepakaran dalam pelbagai aspek pendidikan dan akan membawa pandangan akademik yang mendalam dalam forum ini. Kita mempunyai panel yang pelbagai dengan pengalaman dan perspektif yang berbeza-beza. Dan saya yakin mereka akan memberikan wawasan dan bernilai dalam perbincangan kita mengenai memperkasakan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada panelis-panelis dan atas penyertaan mereka dalam forum ini. Oleh itu, saya serahkan forum pada malam ini kepada Puan Moderator iaitu Puan Amirah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan. Baik, selamat malam kepada semua yang hadir dalam forum hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis kerana sudi menjemput saya untuk menjadi moderator bagi forum yang bertajuk memperkasakan pendidikan ke arah sistem yang lebih inklusif dan berkualiti. Pendidikan adalah tulang belakang pembangunan negara kita dan tajuk forum hari ini memperlihatkan
usaha untuk memastikan bahawa sistem pendidikan kita adalah inklusif, berkualiti dan relevan untuk keperluan masa kini. Dalam forum ini, kita mempunyai panel yang terdiri daripada tokoh-tokoh cemerlang dalam bidang pendidikan dan mereka akan berkongsi pandangan, pengalaman dan cadangan mereka mengenai bagaimana kita boleh memperkasakan sistem pendidikan kita. Jadi, mari kita mulakan dengan membuka kepada panelis pertama, Cikgu Zainul, untuk berkongsi pandangan beliau mengenai perkara-perkara yang telah berlaku dalam sistem pendidikan kita. Cikgu Zainul, apa yang anda fikirkan sebagai ciri-ciri utama dalam sistem pendidikan yang inklusif dan bagaimana kita dapat mencapainya dalam konteks pendidikan negara kita? Persilakan Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Waalaikumsalam. Sebelum saya mula, dengan izin boleh saya beri penerangan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif daripada kacamata guru-guru. Silakan. Boleh. Silakan Cikgu. Okey, sebenarnya pendidikan inklusif ini adalah satu program di bawah Kementerian Pendidikan. Yang di mana saya ada buat satu slide sekejap. Sorry, sekejap. Saya cuba cari saya punya bahan. Saya dah sediakan tadi. Baik Cikgu, baik. Kita ada lebih kurang dalam 17 orang yang masuk. Okey, maafkan saya, masalah teknikal tiba-tiba terputus. Teruskan Cikgu. Okey, sekejap. Okey, saya ulang balik. Maksud projek pendidikan inklusif artinya bermaksud suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Maksud di sini murid berkeperluan pendidikan khasnya kita beri layanan yang sama untuk belajar dengan murid-murid lain di arus perdana. Okey, terdapat dua ciri program pendidikan inklusif, iaitu program separa dan inklusif separa. Inklusif penuh dan inklusif separa. Inklusif penuh bermaksud murid berkeperluan khas belajar secara sepenuh masa bersama-sama murid arus perdana. Murid berkeperluan khas mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Okey, di sini inklusif penuh bermaksud murid ini boleh belajar dengan sendiri tanpa diiringi oleh guru daripada program pendidikan khas integrasi. Manakala murid maksud saya inklusif separa bermaksud
murid belajar bersama-sama, murid arus perdana bagi mata pelajaran akademik atau aktiviti ko-akademik atau ko-kurikulum tertentu sahaja mengikut keupayaan mereka. Murid berkeperluan khas yang mengikuti inklusif separa bagi mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan sedikit atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Inklusif separa bagi aktiviti ko-akademik atau ko-kurikulum adalah berdasarkan potensi, bakat atau keupayaan mereka. Okey, kalau inklusif separa pula bermaksud ada guru dari program pendidikan khas integrasi yang akan mengiringi murid ini untuk mengikuti program pendidikan inklusif di arus perdana. Untuk mengikuti program inklusif, murid berkeperluan khas, maksud saya untuk mengikuti program inklusif penuh, murid berkeperluan khas ini harus mengikuti ujian yang diadakan supaya mereka dapat mengikuti sepenuh masa tanpa berada dalam program pendidikan khas integrasi lagi. Itu untuk murid inklusif penuh. Okey. Kita akan pergi pada pandangan saya adalah penting untuk memastikan bahawa sistem pendidikan ini memberikan akses yang sama kepada pendidikan untuk semua pelajar tanpa mengira latar belakang keupayaan atau keperluan khusus. Berbalik pada murid inklusif tadi, murid berkeperluan khas, ini bermakna menyediakan peluang yang adil untuk semua. Selain itu, sistem pendidikan inklusif perlu memberi tumpuan kepada kepelbagaian pelajar. Okey, seperti diterangkan tadi, kepelbagaian pelajar di sini sama ada murid itu murid slow learner atau cepat mengikuti dalam pembelajaran mereka. Okey, kita harus mengikuti dan menghargai perbezaan antara pelajar dalam hal cara pembelajaran. Keperluan pendidikan dan potensi mereka ini juga termasuk pelbagai gaya pengajaran dan kaedah pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif. Okey, selain itu juga kita juga perlu melatih guru-guru yang dilatih dalam bidang pendidikan inklusif ini supaya dapat menjadikan murid-murid ini ke arah pendidikan inklusif. Okey, akhir sekali, kerjasama yang kukuh antara semua pihak adalah penting untuk mencapai sistem pendidikan inklusif yang berkesan. Okey, selain itu, untuk melaksanakan pendidikan inklusif, kita juga harus memberi perhatian kepada infrastruktur pendidikan yang mesra dan sesuai. Ini bermaksud sekiranya murid itu murid berkeperluan khas yang memerlukan kursi roda, maka pihak sekolah atau pihak jabatan perlu membuat RAM supaya murid berkeperluan khas ini dapat mengikuti pembelajaran mereka di kelas-kelas arus perdana, atau mungkin juga pihak sekolah boleh meletakkan kelas arus perdana tersebut di tingkat bawah sebuah bangunan. Secara keseluruhannya, sistem pendidikan inklusif adalah usaha yang berterusan yang memerlukan komitmen dan kerjasama pelbagai pihak. Itu sahaja pendapat saya tentang apa yang dimaksudkan pendidikan inklusif. Okey, baik. Terima kasih pada Cikgu Zainal. Sekarang kita akan teruskan kepada panelis seterusnya, Encik Muhammad Syarif. Sebagai wakil ibu bapa, bolehkah anda berkongsi pandangan anda? Dipersilakan, Cik. Terima kasih Puan Moderator. Dari perspektif seorang ibu bapa, terdapat beberapa ciri utama dalam sistem pendidikan yang inklusif yang sangat penting. Pertama sekali adalah perlu agar sistem pendidikan memberi perhatian kepada keperluan individu setiap pelajar. Setiap anak itu adalah unik dan sistem perlu menyokong perkembangan mereka tanpa mengira tahap kebolehan. Kemudian, komunikasi yang berkesan antara sekolah dan ibu bapa adalah aspek yang penting juga. Ibu bapa perlu melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak mereka. Dan sekolah perlu memberi ruang dan peluang untuk berinteraksi dan berunding secara berkala. Ini membolehkan ibu bapa mengetahui perkembangan anak-anak mereka dan melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya rasa sistem pendidikan yang inklusif perlu mempunyai rasa kesetiaan terhadap standard kualiti pendidikan.
ia perlu memberi tumpuan kepada peningkatan akademik dan perkembangan kemahiran sosial bagi semua pelajar. Kami sebagai ibu bapa ingin memastikan bahawa pendidikan anak-anak kami bukan hanya berorientasikan peperiksaan, tetapi juga pembangunan holistik. Penting juga untuk mencipta persekitaran sekolah yang mesra dan selamat. Pelajar perlu merasa aspek keselamatan fizikal dan emosi. Ini akan memberikan keyakinan kepada ibu bapa bahawa anak-anak mereka dalam lingkungan yang baik. Dalam konteks pendidikan negara kita, saya berharap agar sekolah dan guru-guru dapat memberi perhatian kepada pembangunan kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, pemikiran kritis dan kemahiran berkomunikasi. Ini adalah kemahiran yang sangat penting dalam masyarakat moden. Dari perspektif seorang ibu bapa, sistem pendidikan inklusif berkualiti adalah salah satu aset penting berharga dalam pembangunan anak-anak kita. So, kita mahu memastikan anak kita mempunyai akses kepada pendidikan yang terbaik dan peluang untuk berkembang sepenuh masa. Baik. Setakat itu saya punya pandangan lah. Saya persilakan Puan Moderator. Baiklah, itu adalah pandangan dari perspektif ibu bapa. Sekarang kita dengarkan pula pandangan daripada Encik Muhammad Hafiz. Dipersilakan Encik. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, dalam usaha untuk memperkasakan pendidikan, kita perlu mengiktiraf kepelbagaian dalam kemampuan dan potensi pelajar. Ini bermakna merangkul perbezaan dalam gaya pelajaran, tahap kebolehan dan peluang pendidikan mereka. Sistem pendidikan yang inklusif sepatutnya memberi peluang kepada setiap pelajar untuk berkembang mengikut potensinya. Untuk mencapai ini, penyelarasan dan sokongan yang menyeluruh adalah penting. Guru serta pendidik perlu dilatih untuk mengendalikan kepelbagaian dalam bilik darjah dan memberikan sokongan yang diperlukan kepada pelajar yang membutuhkan. Ini termasuk penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai, bahan pembelajaran yang beragam dan sokongan tambahan di mana sistem pendidikan inklusif juga perlu mengambil kira perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran terutamanya dalam konteks pembelajaran dalam talian dapat memperluaskan aksesibiliti pendidikan dan memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar pada kadar mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan negara kita adalah penting untuk berfikir tentang penambahbaikan dalam polisi pendidikan, kurikulum dan penilaian. Penyemakan semula dan penyesuaian dalam kurikulum perlu mengambil kira keperluan pelajar dan menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Akhir sekali, kita perlu mengukur keberkesanan usaha-usaha untuk menjadikan sistem pendidikan lebih inklusif dan berkualiti. Ini melibatkan pemantauan, penilaian dan pengukuran impak positif terhadap pelajar. Dengan data dan bukti, kita boleh terus memperbaiki sistem pendidikan kita. Itu saja pendapat saya. Baiklah, demikian tadi adalah pandangan berkenaan ciri utama dalam pendidikan yang inklusif daripada 3 orang ahli panel yang berbeza latar belakang. Seterusnya, kita ke soalan yang kedua, iaitu apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik dalam usaha untuk menjadikan sistem pendidikan lebih inklusif dan apa langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya. Dipersilakan Cikgu Zainul. Terima kasih Puan Moderator. Okey, antara cabaran utama yang dihadapi oleh para pendidik untuk menjadikan sistem pendidikan lebih inklusif adalah kesediaan murid itu sendiri untuk mengikuti pendidikan dan juga kesediaan dan persediaan guru dalam mengendalikan kepelbagaian pelajar dalam bilik darjah, iaitu kepelbagaian ragam dan murid pelajar dalam bilik darjah. Setiap murid atau pelajar itu adalah unik, iaitu guru perlu tahu dan mengenal pasti ciri-ciri setiap anak murid dia.
dan pendidik juga perlu menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan pelbagai keperluan. Okey, di sini daripada maksud saya, bila guru dah kena pasti ciri-ciri unik murid tersebut, maka cikgu atau pendidik perlu menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai, sama ada mengikut kumpulan atau gaya pembelajaran terbeza, iaitu kita menyediakan latihan mengikut tahap perbezaan setiap murid tersebut. Okey, selain itu pendidik juga menghadapi cabaran dalam mengekalkan disiplin dalam bilik belajar. Apa cabaran yang dihadapi oleh para pendidik atau guru pada masa sekarang? Guru atau pendidik pada masa sekarang tidak boleh cuit atau sentuh pun murid. Itu adalah salah satu cabarannya. Kalau para guru atau para pendidik berbuat demikian, maka akan adalah murid itu akan memberitahu sebaliknya pada ibu bapa mereka. Padahal para guru tu mungkin tak cuit pun, tapi bila balik rumah cerita itu adalah berbeza. Itu adalah cabaran yang dihadapi oleh para pendidik. Kita tak boleh sentuh murid, kita tak boleh tarik telinga, kita tak boleh jentik. Apa yang kita boleh buat hanyalah bagi amaran dan amaran. Bila cikgu atau pendidik melakukan hal tersebut, maka kesan itu berbalik pada mereka, iaitu mungkin ada ibu bapa yang, maksud saya, ada kabel besar, dia boleh terus pergi kepada pejabat pelajaran, jabatan pelajaran atau kementerian, dan konon-kononnya melaporkan salah laku cikgu tersebut kerana mengusik atau berjentik anak mereka. Itulah cabaran yang dihadapi oleh cikgu-cikgu sekarang. Okey, antara lain ialah para guru atau pendidik perlu menyediakan penyediaan latihan yang berterusan. Okey, penyediaan latihan untuk murid-murid, dan daripada pihak kementerian hendaklah melatih para guru untuk mengendalikan murid-murid yang terbeza ini dalam mengendalikan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Itulah pendapat saya. Baik, bagaimana pula dengan pandangan Encik Muhammad Syahril? Terima kasih Puan Moderator. Okey, bagi pandangan saya, cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik dalam usaha untuk jadikan sistem pendidikan itu lebih inklusif adalah memahami dan menyokong kepelbagaian keperluan pendidikan dalam kalangan pelajar. Dalam bilik darjah yang inklusif, pendidik perlu memberi perhatian kepada pelajar dengan keperluan khas. Dan ini boleh mencakup pelbagai tahap kemahiran dan gaya pembelajaran yang berbeza. Ibu bapa juga ingin memastikan bahawa anak-anak mereka menerima sokongan yang mencukupi dalam proses pembelajaran. Selain itu, adalah mencabar untuk menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian kepada pelajar yang memerlukan sokongan tambahan dan pelajar yang mungkin lebih cemerlang dalam bilik darjah yang sama. So, pendekatan pembelajaran yang berbeza mungkin diperlukan untuk setiap pelajar, dan ini memerlukan penyelarasan rapi oleh pendidik. Jadi langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini termasuk komunikasi terbuka antara ibu bapa dan pendidik. Ibu bapa perlu memberi maklumat tentang keperluan khas anak-anak mereka kepada pihak sekolah. Dan pendidik perlu mendengar dengan teliti. Selain itu, pendidik perlu memberi maklum balas yang berkualiti kepada ibu bapa tentang perkembangan anak-anak mereka. Dengan kerjasama yang erat antara ibu bapa dan pendidik, kita boleh memastikan bahawa setiap pelajar mendapat sokongan yang sesuai dalam sistem pendidikan yang inklusif. Jadi pada sudut pandang saya yang lain pula, saya juga tidak bersetuju dengan tindakan ibu bapa yang menyerang guru sewenang-wenangnya tanpa usul periksa, kerana pada pandangan saya, guru ini adalah seorang insan yang harus dihormati dan disegani atas bakti dan jasa mereka. Mereka memberikan pendidikan kepada anak-anak murid di sekolah, iaitu anak-anak kita sendiri. Itu pandangan saya, Puan Moderator.
Baik, menurut Encik Muhammad Syahrin, menjaga keseimbangan antara memberikan sokongan kepada pelajar yang memerlukan bantuan tambahan dan yang mungkin lebih cemerlang dalam bilik darjah yang sama merupakan cabaran tambahan yang perlu dihadapi. Dengan komunikasi terbuka antara ibu bapa dan pendidik serta penyelarasan yang berkesan, kita boleh memastikan setiap pelajar menerima sokongan yang sesuai dalam sistem pendidikan yang inklusif. Seterusnya, mari kita dengarkan pandangan dari Encik Muhammad Hafiz. Terima kasih Puan Moderator. Dalam pandangan saya, cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik dalam usaha untuk menjadikan sistem pendidikan lebih inklusif adalah memahami keperluan pelajar secara mendalam dan melaksanakan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Ini adalah proses yang memerlukan penyesuaian dalam kaedah pengajaran dan penggunaan sumber-sumber yang berbeza untuk memenuhi keperluan individu setiap pelajar. Pendekatan satu saiz tidak sesuai untuk semua pelajar dan pendidik perlu fleksibel dalam merancang pengalaman pembelajaran. Selain itu, adalah penting untuk mengatasi stigma sosial terhadap pelajar yang memerlukan sokongan khas. Pelajar yang mempunyai keperluan khas seringkali menghadapi diskriminasi dan stereotip yang boleh menghambat perkembangan mereka. Pendidik perlu memainkan peranan penting dalam mempromosikan perspektif positif tentang kepelbagaian dalam bidik darjah. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini termasuk pelatihan yang berterusan kepada pendidik dalam pendidikan inklusif. Ini termasuk penekanan pada kemahiran pengajaran yang berpusatkan pelajar dan strategi yang melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pihak sekolah pula perlu melibatkan komuniti dalam usaha untuk menghilangkan stigma sosial dan mempromosikan perspektif positif tentang kepelbagaian. Itu saja. Baik, hadirin sekalian, jika kita lihat secara keseluruhannya, kesimpulan dari pandangan panel adalah bahawa pendidikan inklusif adalah satu matlamat penting dalam sistem pendidikan. Untuk mencapai matlamat ini, pendidik perlu menghadapi cabaran dalam mengendalikan kepelbagaian keperluan pelajar, memastikan disiplin dan keamanan dalam bilik darjah serta mengatasi stigma sosial. Dalam usaha ini, latihan berterusan, kerjasama dengan ibu bapa dan penyelarasan yang berkesan adalah kunci kejayaan. Dengan usaha bersama, kita boleh menjadikan sistem pendidikan lebih inklusif yang memberi manfaat kepada semua pelajar. Seterusnya, mari kita teruskan dengan perbincangan selanjutnya. Pada pandangan Cikgu Zainul, bagaimana teknologi digital dan pembelajaran dalam talian dapat digunakan untuk meningkatkan accessibility pendidikan? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih pada Puan Moderator. Okey, pada pandangan saya, teknologi digital dan pembelajaran dalam talian memainkan peranan penting dalam meningkatkan akses pendidikan. Ini telah terbukti di mana negara kita semasa tempoh COVID 2 tahun, pembelajaran dalam talian amatlah penting untuk semua murid. Walau macam mana pun, bukan semua murid, bukan semua ibu bapa yang dapat menyediakan kemudahan teknologi digital ini, di mana ada yang terpaksa berkongsi handphone atau laptop supaya anak-anak mereka dapat terus melibatkan diri dalam dunia pendigitalan. Kita tidak tahu masa akan datang macam mana. Mungkin akan ada, ini tak dijauhkan dah, mungkin wabak macam COVID tu akan melanda, atau mungkin satu hari nanti murid atau para pelajar tidak perlu lagi untuk menghadirkan diri secara fizikal ke sekolah. Maksudnya murid secara langsung boleh mengikuti pembelajaran secara maya. Maksud guru akan menyediakan bahan-bahan pembelajaran dan murid akan mengikuti pembelajaran secara digital. Okey, melalui teknologi ini
Melalui teknologi ini, para pelajar dari pelbagai latar belakang geografi dapat mengakses bahan pembelajaran dan sumber pendidikan tanpa mengira lokasi fizikal mereka. Dan tanpa mengira latar belakang geografi atau lokasi fizikal. Tapi adalah satu kelemahan untuk kekurangan untuk para pelajar yang tinggal jauh di pedalaman, di mana para pelajar ini tidak dapat mengikuti pembelajaran secara digital. Mungkin kerana capaian internet di kawasan tersebut adalah lemah. Ini dapat kita lihat di mana ada seorang pelajar universiti semasa tempoh PKP terpaksa mendaki bukit untuk mendapatkan akses internet dalam menyelesaikan tugasan beliau. Okey. Pembelajaran dalam talian juga membolehkan penggunaan pelbagai kaedah pengajaran seperti video pembelajaran, di mana video pembelajaran para guru sentiasa mencari bahan-bahan yang bersesuaian tentang video pembelajaran. Video pembelajaran banyak dalam YouTube yang sesuai dengan aras dan juga sukatan pembelajaran itu sendiri. Permainan pendidikan interaktif. Contoh semasa PKP ada permainan interaktif macam word wall atau live worksheet. Itu para guru sentiasa guna dua tu. Walau macam mana pun kita akan sesuaikan dengan tajuk dia. Kita akan cari permainan tersebut supaya budak mungkin tak terasa jemu dalam mengikuti pembelajaran. Okey. Yang dapat sesuaikan dengan keperluan pelajar. Ini membuka pintu kepada pendidikan yang lebih inklusif dan boleh diakses oleh semua golongan, termasuk mereka yang memerlukan sokongan khas. Okey, selain itu teknologi digital juga memungkinkan untuk kolaborasi dalam talian antara pelajar dan seluruh dunia yang membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang kepelbagaian budaya dan pandangan global. Okey, ada setengah sekolah dia ada hubungan jaringan dan jalinan, di mana sekolah ini mungkin cikgu dia ada hubungan dengan cikgu dia mungkin ada hubungan dengan sekolah katalah di sebelah Korea. Mereka mungkin akan mengadakan sidang video di mana dari situ cikgu itu akan mengasah kemahiran bertutur para pelajar mereka dalam bahasa Inggeris. Di situlah kita dapat lihat pentingnya pembelajaran digital dalam sesebuah sekolah. Okey, dalam kesimpulannya, teknologi digital dan pembelajaran dalam talian membantu mengatasi had-had geografi dan meningkatkan accessibility pendidikan dan menjadikannya lebih inklusif dan merangkumi. Okey, akses geografi di sini bermaksud kita buat, maksud saya kita buat macam jaringan yang saya terangkan tadi. Mungkin kita pergi pada negara ni, pelajar kita dengan murid daripada negara ni dapat bertukar-tukar pandangan tentang budaya mereka. Katakan Malaysia dengan Korea, jadi antara dua pelajar ini boleh bertukar-tukar budaya sesama mereka. Baik, terima kasih Cikgu Zainal. Seterusnya kita dengar pandangan Encik Muhammad Syarif pula. Okey, dalam pandangan saya, teknologi digital dan pembelajaran dalam talian membuka peluang untuk meningkatkan aksesibiliti pendidikan. Pertama, teknologi ini membolehkan pelajar, terutamanya mereka yang berada di kawasan terpencil ataupun luar bandar, untuk mengakses bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran tanpa menghadapi had-had geografi. Mereka boleh mengikuti kursus dalam talian dari mana-mana sahaja dan hanya memerlukan akses kepada internet. Selain itu, pembelajaran dalam talian membolehkan penggunaan pelbagai kaedah pengajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar. Ini termasuk video pembelajaran, permainan, pendidikan yang interaktif dan platform pembelajaran maya yang membolehkan pelajar-pelajar dalam suasana yang lebih berinteraktif. Dengan cara teknologi digital ini menjadikan ia lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi sebagai ibu bapa, saya akan merasa mudah dengan bantuan pembelajaran sebegini. Begitu pandangan saya, Puan Moderator. Baik, terima kasih Cik Muhammad Syarif.
Sekarang bagaimanakah pula pandangan anda, Encik Muhammad Hafiz? Dia beginilah, pada saya teknologi digital dan pembelajaran dalam talian adalah sesuatu yang menghadirkan accessibility pendidikan yang lebih besar kepada individu dari pelbagai latar belakang. Seperti memberi peluang kepada mereka yang mungkin terhalang oleh jarak atau keterbatasan geografi untuk mengakses bahan pembelajaran berkualiti dan khusus dari institusi di seluruh dunia. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan pendidikan sepanjang hayat dan menyediakan akses kepada kursus-kursus dan bahan pembelajaran yang terkini. Individu dapat terus belajar dan mengembangkan kemahiran mereka sepanjang hidup mereka. Menjadikan pendidikan lebih inklusif dan relevan dengan perubahan-perubahan dalam dunia, pekerjaan dan kehidupan. Oleh itu, kita sememangnya tidak boleh menolak teknologi dalam pendidikan ini. Sekian masa. Puan Moderator, boleh saya celah masuk tentang teknologi digital? Boleh saya celah boleh. sikit? Silakan Cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Saya setuju Silakan. dengan pendapat kebanyakan panelis, tetapi dalam hal pembelajaran digital ini, syarikat-syarikat telco terutamanya kenalah memberi kerjasama yang penuh kepada kerajaan dalam merealisasikan teknologi pembelajaran secara digital ni. Jadi kalau kita lihat teknologi digital ni, dia secara tak langsung dia hanya menguntungkan para pelajar atau murid yang duduk di kawasan yang mana capaian internetnya mudah. Jadi bagaimana kalau para pelajar yang duduk di kawasan yang jauh berdalaman seperti Sarawak, Sabah, yang tidak boleh mengikuti pembelajaran secara digital? Kita dapat lihat masa dah tempoh PKP hari itu, di mana cikgu-cikgunya terpaksa pergi daripada rumah ke rumah semata untuk memastikan murid-murid itu dapat mengikuti pembelajaran. Satu lagi, Cikgu Syam, dan juga kadar internet, kalau buka video lagi kadar internet kenalah murah supaya murid dapat mengakses ini. Itu pendapat itu pendapat saya. Okey, baik. Terima Dan kasih. kita kerajaan dengan telco kena main kerja Betul. sama lah untuk mengikuti sekian pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika kita melihat pandangan panel kita semuanya menerima dengan adanya teknologi ini nanti akan membantu untuk meningkatkan accessibility dalam pendidikan. Soalan saya yang terakhir sebelum kita menggulung dan merumus forum kita hari ini ialah, apakah peranan ibu bapa yang lebih efektif dalam menyokong pembelajaran anak-anak mereka? Bolehkah panel pertama memberikan sedikit pandangan untuk soalan ini? Dipersilakan Cikgu. Cikgu buka video. Okey, Video. dalam konteks Video. sorry, maaf saya. Lebih Maaf. efisien. Okey, dalam konteks tajuk forum kita hari ini yang membincangkan tentang perkasaan pendidikan dan mencapai sistem yang lebih inklusif dan berkualiti, peranan ibu bapa sangat penting. Okey, sebagai ahli panel dan seorang guru, saya ingin menyatakan bahawa ibu bapa mempunyai peranan kritikal dalam mencapai matlamat ini. Kenapa dikatakan kritikal? Kerana pembelajaran seorang anak-anak bermula seawal umur 5, 6, 7, 8, di mana pada peringkat ini anak-anak ini baru mengenal huruf dan lepas itu kemahiran untuk membaca. Jadi kemahiran ini sangat dalam peringkat ini sangat kritikal untuk para ibu bapa membantu para ibu bapa untuk membantu anak-anaknya untuk membaca, menulis di rumah. Kalau tanpa peranan ibu bapa dan hanya serahkan masa saya secara bulat-bulat pada guru tanpa ibu bapa bertanya balik apa yang anak-anak ini telah belajar, jadi pembelajaran anak-anak itu sendiri akan terhenti. Kita tak tahu anak itu dia faham atau tak, dia boleh atau tak dalam peringkat pembelajaran awalnya. Peringkat pembelajaran awal sangat penting pasal di sini kita dapat lihat, kita dapat kenal yang murid-murid ini atau pelajar ini untuk mengenal huruf A, B, C
untuk mengenal suku kata, macam mana nak ajar murid-murid itu mengeja untuk dijantungkan menjadi satu perkataan. Apa kemahiran awal ini, iaitu kemahiran membaca. Jadi adalah amat sukar untuk murid ini untuk pergi ke peringkat yang seterusnya, di mana kita semua sedia maklum, makin murid pergi ke peringkat yang seterusnya, maka peringkat tahap pembelajaran itu semakin sukar. Jadi di peringkat awal pun kalau murid itu tak dapat mengenal huruf, macam mana murid itu untuk pergi ke peringkat yang lebih sukar lagi. Itu pada pendapat saya. Okey. Dalam konteks pendidikan inklusif dan berkualiti, ibu bapa mainkan peranan penting. Mereka perlu menjalin hubungan erat dengan sekolah. Hubungan erat di sini bermaksud ibu bapa kalau apa-apa berkaitan dengan masalah pembelajaran anak mereka, mereka bolehlah bertanya kepada guru subjek yang berkenaan mengikut masa yang sesuai. Jadi maksud saya kalau katalah guru tu bagi kerja rumah pada anak mereka, jadi kena tanya ada kerja rumah ke tak, tak boleh terima bulat-bulat, tak ada mak, tak ada. Jadi maksud saya kita tak tahu setakat mana perkembangan pembelajaran anak kita di sekolah. Okey, berkomunikasi dengan guru dan pentadbiran serta memahami keperluan khas anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu memberikan sokongan emosi, aktif terlibat dalam pembelajaran anak-anak dan menjadi teladan dalam komitmen terhadap pendidikan. Okey, sekiranya seorang anak itu dia dapat keputusan yang rendah, jadi kita jangan marah dia lagi. Maksud saya kita bagi sokongan support, sokongan moral. Okey, abang mungkin boleh belajar lebih baik lagi, abang kena banyakkan membaca dan membuat latihan supaya anak tu tak rasa down. Jangan anak tu bawa result, lepas tu kita marah dia. Kita kena tanya dulu, kenapa ni, dan kita bagi sokongan moral. Macam bahan-bahan seperti buku kerja, buku latihan dan juga buku-buku lain seperti bahan-bahan bacaan, pembacaan. Okey, selain itu mereka juga boleh membantu membangunkan kemahiran sosial anak-anak dan menangani cabaran sistem pendidikan. Okey, dengan kerjasama yang baik antara ibu bapa dan sekolah, kita dapat memperkuatkan sistem pendidikan untuk menjadikan lebih inklusif dan berkualiti, memberi manfaat kepada anak-anak dan masyarakat secara keseluruhannya. Pendidikan yang inklusif juga melibatkan pembangunan kemahiran sosial. Ibu bapa boleh membantu dengan mendorong anak-anak untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dan memahami nilai kerja bersama. Ibu bapa perlu berperanan sebagai penyokong utama dalam menangani cabaran dalam sistem pendidikan seperti akses yang terhadap pendidikan berkualiti atau isu-isu kesetaraan. Okey, dalam hubungan antara pelajar dengan pelajar, jadi ibu bapa kalau boleh elakkan campur tangan. Biar sesama pelajar itu selesaikan. Jangan katakan pelajar A budi pelajar ni, jangan ibu bapa pergi ke sekolah juga tanya mana Ali, siapa yang buat anak saya. Kita kalau boleh antara masalah budak jangan campur tangan. Okey, dalam kesimpulan, peranan ibu bapa dalam memperkasihkan pendidikan dan mencapai sistem yang lebih inklusif dan berkualiti adalah sangat penting. Ibu bapa perlu menjadi rakan sepasukan dengan sekolah dalam melaksanakan matlamat ini. Bagaimana nak menjadi rakan sepasukan dalam sekolah? Sekiranya ada perjumpaan seperti mesyuarat PIBG atau gotong royong di sekolah, kalau boleh ibu bapa kena libatkan diri dalam hal macam mesyuarat PIBG dan gotong royong sekolah ini, atau hari terbuka, di mana hari terbuka itu ibu bapa boleh bertanya tentang perkembangan pembelajaran anak mereka. Mesyuarat PIBG pun kalau tidak dapat menghadirkan diri ke mesyuarat PIBG, macam mana kita nak tahu tentang perkembangan sekolah, apa yang pihak sekolah telah lakukan untuk murid-murid dalam sebuah sekolah tersebut. Dan kerjasama mereka dapat membawa perubahan positif kepada pendidikan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhannya. Dalam konteks ni, ibu bapa dan para sekolah kenalah menjalinkan kerjasama.
untuk supaya dapat mencapai pendidikan secara inklusif. Sekian Puan Moderator. Baik, terima kasih pada cikgu. Seterusnya, kita dengar pula pandangan Encik Muhammad Syarif. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Saya sebenarnya setuju dengan pandangan Cikgu Syam yang mengatakan bahawa kalau anak kita ni datang jumpa kita bawa report card, kita tak perlu, kalau keputusan dia tak baik, kita tak perlu marah-marah dia dulu. Mari kita berikan sokongan moral. Tapi ia berbeza masa zaman saya dulu, zaman kita belajar dulu, kita nak bawa report card, nak tunjuk, kita jadi takut. So memang kena sesah lah waktu tu kalau banyak yang tak lulus. Tapi zaman dah berubah. So dalam forum sebagai wakil ibu bapa, saya memandang peranan ibu bapa sebagai kunci utama dalam menyokong pembelajaran anak-anak. So ibu bapa perlu terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, termasuk berkomunikasi secara berterusan dengan guru dan sekolah untuk memahami perkembangan serta keperluan anak-anak. Jadi ibu bapa juga harus memberikan sokongan emosional dan moral yang konsisten untuk memotivasikan anak-anak dalam pembelajaran. Selain itu, ibu bapa juga boleh mendukung usaha meningkatkan kualiti pendidikan dengan berkolaborasi dengan sekolah, menghadiri program-program pendidikan dan berperanan dalam komuniti pendidikan. Melalui peranan aktif dan kesungguhan ibu bapa, ia pasti dapat membantu untuk mencapai matlamat untuk memiliki sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti yang akan memberikan manfaat kepada semua pelajar. Itu pandangan saya, Puan Moderator. Baik, terima kasih Encik Muhammad Syarif. Bagi soalan saya yang terakhir ini, kita dengar pula pandangan dari Encik Muhammad Hafiz. Dipersilakan Encik. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, baik begini. Pada pandangan saya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran anak-anak mereka. Pertama, ibu bapa harus memahami bahawa mereka adalah rakan sepasukan dengan sekolah dalam memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti. Mereka juga perlu bekerjasama dengan sekolah dalam membantu mengidentifikasikan keperluan khas anak-anak dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Selain itu juga ibu bapa perlu menggalakkan minat belajar anak-anak dengan mencipta lingkungan di rumah yang merangsang pembelajaran. Ibu bapa perlu mengamalkan dan mengetahui pentingnya membaca bersama anak. Ia akan memberikan akses kepada bahan bacaan yang sesuai dan menggalakkan pertanyaan serta diskusi tentang apa yang mereka pelajari. Ibu bapa juga perlu mengambil berat terhadap perkembangan emosi dan sosial anak-anak mereka, membantu mereka mengatasi cabaran dan memberikan sokongan yang stabil. Dengan memainkan peranan ini secara efektif, ibu bapa dapat membantu mencapai matlamat pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti serta yang memberi manfaat kepada semua pelajar dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Muhammad Hafiz. Seterusnya adalah sesi pergulungan dan hujah penutup dan rumusan. Saya persilakan panel-panel memberikan hujah rumusan kepada perbincangan kita pada malam ini. Dipersilakan bermula dengan panel pertama, Cikgu Zainal. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, dalam forum ini kita telah membincangkan ciri-ciri utama sistem pendidikan yang inklusif, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pendidik serta Teruskan Cikgu Zainal. Cikgu Zainal buka video. Okey, serta peranan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak. Kalau ada video lagi, buka video lagi. Ciri-ciri utama sistem pendidikan inklusif termasuk memberikan akses yang sama. Okey. Teruskan Cikgu Zainal. Saya rasa line tak berapa clear kot.
Cikgu Zainal. Boleh dengar ke Cikgu Zainal? Dah buka video? Okey, dah. Dah? Lain, mungkin lain. Cikgu teruskan saja. Boleh cikgu teruskan? Ada gambar? Ada. Okey, teruskan Cikgu. Cikgu boleh teruskan? Macam mana ya? Pasal video dah buka ni. Okey, dah. Tak ada turn off pun. Tak apa. Okey. Cikgu teruskan. Dah tak apa-apa, clear. Okey. Kita ulang balik. Ciri-ciri utama sistem pendidikan. Baik. Ciri-ciri kan inklusif, penyelarasan dan sokongan yang betul. Ya, okey. Okey. Saya rasa kalau tak clear, Cikgu off video pun tak apa, Cikgu. Sebab suara tersangkut-sangkut. Ya, betul. Cikgu Zainal di talian. Cikgu turn off kamera pun tak apa. Okey. Kita tunggu cikgu masuk, dia keluar. Dia terkeluar kot. Mungkin lain tempat dia slow. Sabar. Assalamualaikum moderator. Waalaikumsalam. Salam. Dia Puan. Alhamdulillah. Kalau dia ada, kita boleh tanya ke situation apabila selepas penggolongan ke macam mana? Selepas habis forum boleh saya akan buka soalan Puan. Okey, dah. Saya punya tuan pengurusi masa akan buka soalan. Kalau Puan nak tanya boleh. Memang akan diberi Tak tahu ruang. je sebab forum kan. Maksudnya after dah penggolongan ada Q&A session lah maksudnya. Ya, betul. Okey. Ada Puan. Terima kasih. Sama Puan. Sama. Saya rasa Cikgu Syam ni dia tak dapat masuk kot. So kita tunggu dia masuk ataupun kita teruskan dulu. Kita bagi link balik dekat dia. Dah bagi dah. Lain kot. Saya rasa kita boleh teruskan kot dengan panel seterusnya. Kita tunggu Cikgu Syam masuk.
Cikgu Syam cuba masuk tu sebenarnya. Puan Moderator, saya rasa kita teruskanlah untuk panel seterusnya. Mungkin Cikgu Syam tengah cuba untuk masuk. Okey, baik. Sementara kita tunggu Cikgu Syams, okey, kita ke panel seterusnya. Encik Muhammad Syarif. Dipersilakan Encik. Okey, pada pandangan saya, kesimpulannya adalah ciri-ciri utama dalam sistem pendidikan yang inklusif termasuk memberikan akses kepada pelajar yang sama pendidikan, iaitu mengakui dan menghargai kepelbagaian pelajar. Kita perlu menyelaraskan dan memberi sokongan yang betul, memastikan infrastruktur pendidikan yang lebih mesra dan penilaian berterusan dan penyesuaian dalam polisi pendidikan. Manakala cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik dalam usaha untuk menjadikan sistem pendidikan ini lebih inklusif adalah persediaan dalam mengendalikan kepelbagaian dan lebih darjah dan menjaga disiplin serta mengatasi stigma sosial terhadap pelajar yang memerlukan sokongan khas. So, langkah-langkah yang boleh diambil termasuk pelatihan berterusan dan komunikasi terbuka dengan ibu bapa. Teknologi digital juga pada hemat saya dalam talian dapat meningkatkan aksesibiliti pendidikan dengan menghilangkan had-had geografi, menyediakan kaedah pengajaran yang lebih menarik dan memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat. Peranan ibu bapa yang efektif termasuklah komunikasi dengan sekolah, memberikan sokongan emosional, moral kepada anak-anak, berkolaborasi dengan sekolah ataupun mencipta lingkungan belajar di rumah dan memainkan peranan dalam perkembangan emosi dan sosial anak-anak. So, oleh itu, dengan kerjasama yang baik antara semua pihak termasuk pendidik, ibu bapa dan penggunaan teknologi dapat mencapai sistem pendidikan lebih inklusif dan berkualiti yang memberi manfaat kepada semua pelajar. Itu kesimpulan saya, Puan Moderator. Baik, terima kasih pada Encik Muhammad Syahril. Sekarang kita kembali pada Cikgu Zainul untuk rumusan kepada perbincangan kita pada malam ini. Persilakan kembali pada Cikgu. Cikgu? Ya, maaf saya. Ya. Ada. Teruskan Maaf untuk ujar rumusan dan perbincangan kita malam ini. Okey, maaf saya. Itulah maksud masalah dalam pembelajaran digital yang saya sebut tadi. Bila apa tak stabil. Itu yang kadang-kadang kalau Betul cikgu. kalau Satu. cikgu tengah mengajar tiba-tiba putus. Ya. Sama ada line internet pada murid atau line atau pada cikgu. Jadi bila putus tu saya teruskan. Okey, dalam forum ini kita telah membincangkan ciri-ciri utama sistem pendidikan yang inklusif, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pendidik serta peranan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak. Anak-anak, ciri-ciri utama sistem cerdas. Dia pendidik termasuklah mengendalikan kepelbagaian keperluan pelajar, menjaga disiplin dalam belajar serta mengatasi stigma sosial. Langkah-langkah yang boleh diambil termasuk latihan yang berterusan kepada para guru dalam mengendalikan pendidikan inklusif, komunikasi antara ibu bapa dan pendidik serta penyelarasan yang berkesan. Dalam konteks teknologi digital dan pembelajaran dalam talian,
panelis setuju bahawa ini dapat meningkatkan accessibility pendidikan. Teknologi ini membolehkan akses kepada bahan pembelajaran dari mana-mana sahaja, menyediakan kaedah pengajaran yang berbeza dan memungkinkan kolaborasi dalam talian. Akhirnya, saya juga menekankan bahawa peranan ibu bapa adalah penting dalam menyokong pendidikan anak, termasuk komunikasi dengan sekolah, mencipta lingkungan pembelajaran di rumah dan memberikan sokongan emosional. Keseluruhannya, usaha bersama-sama ke semua pihak termasuk pendidik, ibu bapa dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti. Sekian. Baik, kita terima pandangan daripada Cikgu. Terima kasih Cikgu. Dan akhir sekali adalah rumusan daripada Encik Muhammad Hafiz. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Okay, dalam forum ini kita telah membincangkan dan telah memberikan pandangan tentang ciri-ciri utama dalam sistem pendidikan yang inklusif dan mencari cara untuk mencapainya dalam konteks pendidikan negara. Beberapa ciri utama yang telah disebutkan maksud memberikan akses yang sama kepada pendidikan dan untuk semua pelajar, memberi tumpuan kepada pelbagaian pelajar, penyelarasan dan sokongan yang betul, serta pembaharuan berterusan dalam sistem pendidikan. Selain itu, cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik dalam usaha untuk menjadikan sistem pendidikan lebih inklusif seperti kepelbagaian pelajar, menjaga keseimbangan antara pelajar, memerlukan sokongan tambahan dan mengatasi stigma sosial. Dalam konteks teknologi, digital dan pembelajaran dalam talian, panelis setuju bahawa ini dapat meningkatkan accessibility pendidikan dengan membuka pintu kepada pembelajaran jarak jauh, penggunaan berbagai kaedah pengajaran dan kolaborasi antara pelajar. Akhirnya, saya sangat setuju bahawa peranan ibu bapa adalah penting dalam menyokong pembelajaran anak-anak mereka. Ibu bapa perlu terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak, berkomunikasi dengan sekolah, memberikan sokongan emosional dan moral serta mencipta lingkungan belajar yang merangsang di rumah. Dan secara keseluruhan, forum ini menekankan kepentingan pendidikan inklusif dan kerjasama antara semua pihak berkepentingan untuk mencapai. Sekian. Puan. Baiklah, dalam forum ini kami telah menghimpunkan pandangan dan pemikiran dari 3 panelis yang berbeza latar belakang untuk membincangkan isu-isu penting dalam pendidikan inklusi dan cara untuk mencapainya. Kami mendengar pandangan daripada Cikgu Zainul, seorang pendidik dengan pengalaman dalam bidang pendidikan. Cikgu Zainul menekankan bahawa sistem pendidikan inklusi perlu memberikan akses yang sama kepada pendidikan untuk semua pelajar, mengakui kepelbagaian pelajar dan memberikan penyelarasan dan sokongan yang betul. Beliau juga menyoroti cabaran yang dihadapi oleh pendidik dalam mengendalikan kepelbagaian keperluan pelajar dan mengekalkan disiplin dalam bilik darjah. Encik Muhammad Syahrin pula adalah seorang wakil ibu bapa yang memahami peranannya dan menyokong pembelajaran anak-anak. Encik Muhammad Syahrin sebagai wakil ibu bapa menggariskan peranan ibu bapa dalam menyokong pendidikan anak-anak mereka termasuk berkomunikasi dengan sekolah, mencipta lingkungan pembelajaran di rumah dan memberikan sokongan emosional. Beliau juga menekankan pentingnya menggalakkan minat belajar anak-anak dan menangani cabaran dalam sistem pendidikan. Manakala Encik Muhammad Hafiz pula seorang individu yang memberikan pandangan dari sudut pandang akademik. Encik Muhammad Hafiz memberikan perspektif dari sudut pandang akademik dan menyoroti bagaimana teknologi digital dan pembelajaran dalam talian dapat meningkatkan accessibility pendidikan dengan menghilangkan had-had geografi dan memberikan pelbagai kaedah pengajaran yang lebih menarik. Secara keseluruhan, forum ini menegaskan bahawa pendidikan inklusi adalah penting dalam sistem pendidikan. Ia memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak termasuk pendidik, ibu bapa dan masyarakat untuk mencapainya.
dengan pemahaman dan kesedaran tentang ciri-ciri sistem pendidikan yang inklusif, cabaran yang dihadapi dan peranan setiap individu dalam menyokong pendidikan. Kita boleh mengarah ke arah mencipta sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualiti untuk generasi akan datang. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mencapai matlamat ini demi masa depan pendidik yang lebih baik. Sekian dahulu forum untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dan saya serahkan kembali forum pada malam ini kepada pengerusi majlis untuk acara selanjutnya. Dipersilakan Tuan. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Amira binti Izzuddin. Sebelum majlis forum ini berlabuh sudah, saya ingin membuka soalan kepada para pensyarah sekiranya ada di dalam sisi ilmiah ini bersama pelajar dan juga pendengar untuk bertanyakan soalan kepada panel jemputan kita sekiranya terdapat soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Sekiranya ada, saya buka kepada pendengar di luar sana untuk bertanyakan kepada panel tu. Kepada Puan Ros. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengurusi Cik Khairul, pada Puan Moderator dan ahli-ahli semualah. Terima kasih Puan. Saya ingin bertanya kepada Cikgu Zainal. Saya Puan. Cikgu Zainal, minta maaf mengganggu. Tak apa Puan. Macam ni tadi Cikgu Zainal dah bercakap tentang kerjasama di antara ibu bapa, pihak sekolah dan para guru, betul? Betul. Ialah kita kena kita bercakap kita perlukan 100% komitmen daripada ibu bapa dan para guru untuk membentuk generasi yang lebih bagus, generasi bijak pandai, betul kan? Betul. Okey, cikgu, saya nak tanya pendapat cikgu ya. Sekarang ni kita ada, seperti kita tahu, kita ada apa? Kita ada ada beberapa jenis kumpulan ibu bapa. Betul tak? Ada ibu bapa yang kita kategorikan sebagai ibu bapa yang begitu aktif. Betul. Ada kita boleh kategorikan ada ibu bapa yang sangat pasif dan dalam kumpulan pasif ni adalah macam-macam. Macam mana cikgu? Ada. Betul, yang pasif tu dia tak bagi respon pun. Dia tak bagi respon. Walaupun dia tahu anak dia bermasalah tapi kita PM dia tak ada respon. Yelah. Dia tahu anak dia bermasalah. Ada ibu bapa yang pasif, ada ibu bapa yang aktif dan dalam kumpulan ibu bapa yang aktif ni kita boleh pecah juga. Ada ibu bapa yang kita kategorikan sebagai yang celik. Contohnya celik IT. Betul? Okey, betul. Ada yang mungkin ada ibu bapa yang selain belajar IT tu dia ada kelebihan dari segi mungkin kita cakap sedikit pengetahuan akademik kan? Ada. Okey, jadi begitu kan cikgu, betul tak kita hadapi benda ni di sekolah? Ada. Memang pengalaman saya sebagai cikgu. Betul. Ada kita hadapi ada benda kan, kita ada berhadapan dengan situasi gini yang mana kita ada parents, satu kelas kita sama, kita ada parents yang begitu mungkin agak berpengetahuan sedikit, ada yang kurang berpengetahuan, ada yang sederhana, yang ada ignoring, ada yang care, ada yang proaktif, and ada don't care all things, betul tak? Ada, betul. Saya Okay, setuju dengan macam pendapat Puan. mana di pihak cikgu sendiri lah kan, kita mengajar and then macam mana pendapat cikgu sendiri untuk encourage them, maksudnya yang tidak aktif, yang macam yang kata apa, ada yang tak tahu, tak boleh guide anak-anak, apa yang cikgu buat untuk, apa yang cikgu lakukan, macam mana cikgu encourage parent-parent yang beginilah, maksudnya kita tak ada menuni jari pada siapa-siapa, betul tak cikgu? Kita cuma bercakap dari segi Betul, saya setuju. kan akademik, macam kita tahu bila kita bagi homework dekat anak kita, satu contoh lah kita bagi homework find the coordinate kan, ada parent yang boleh baca coordinate, ada parent yang tak tahu coordinate itu apa, betul tak? Okey, faham. Kita dari segi ni macam mana cikgu nak encourage parent sekarang ni, kita jangan lihat parent di luar bandar ke, di bandar ke kan, kita lihat keseluruhan sebab ada
dalam kelas kita mesti ada anak-anak yang berada di kumpulan yang saya katakan tadi. Betul tak cikgu? Betul, saya setuju. Apa yang cikgu buatlah untuk macam tu, macam saya ni lah, macam saya tak aktif dengan dekat sekolah, apa yang cikgu buat untuk kumpulan yang tak aktif, yang tak encourage anak, macam tak ada, tak kisah anak belajar boleh, tak belajar boleh, apa yang cikgu buat sekarang ni? Okey, kebiasaannya. Sekarang kita nak fokus pada budak is that kita kena fokus pada akar kan cikgu kan. Akar is parent lah. Itu saja soalan saya pada cikgu. Minta maaf ya cikgu. Dan terima kasih moderator. Saya bercakap berdasarkan pengalaman lah sebagai guru kelas lah. Saya bercakap berdasarkan pengalaman sebagai guru kelas. Biasanya saya akan personal message dia dulu. Saya cakap dia elok-elok, puan, boleh tak waktu sekian-sekian kita berjumpa di sekolah. Kita berbincang mungkin masalah ketidakhadiran anak puan, kenapa dia tak datang ke sekolah, apa sebab dia. Saya akan cakap elok-elok lah kenapa dengan dia. Mungkin sama ada saya secara personal sendiri di sekolah, atau kalau masalah tu dia dah melarut sangat, terpaksa bawa pentadbir untuk berjumpa sekali. Jadi kita dah tahu juga apa sebab dia, kenapa anak ni dia macam ni, kenapa anak ni tak nak datang sekolah. Itulah sehabis baik yang saya boleh buat. Atau ada istilah kalangan guru-guru kami dekat sekolah, kita buat lawatan. Lawatan sambil belajar, betul. Bukan lawatan sambil belajar. Lawatan ke rumah. Lawatan ke rumah. Betul. Ke rumah, pasal saya pernah sendiri pergi ke rumah murid tersebut, saya tanya dia kenapa tak datang. Memang saya datang, kalau murid tu dah banyak kerap kali tak hadir ke sekolah. Itu langkah paling akhir, kita pergi ke rumah murid tersebut. Itu pada pandangan saya lah puan. Kita tak ada cara lain. Kita tak ada cara lain, nak cikgu tu kena melawat ke rumah murid tersebut. Maksudnya itu point cikgu kan, sebab berserta sekali dengan guru kaunseling, nak tahu kenapa murid tu macam tu masalah dia. Betul. Okey cikgu, terima kasih. Terima maaf cikgu. Sama puan. Tak apa. Terima kasih puan. Terima kasih Puan Ros atas soalan yang ditanyakan kepada Cikgu Zul tadi. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu Cikgu Zainul. Saya ada satu soalan Cikgu Zainul. Silakan. Bagaimanakah pendidikan memberi impak yang besar terhadap kelestarian pembangunan pendidikan di Malaysia pada masa kini? Okey, saya cuba jawab mengikut pemahaman saya lah. Yang kita faham, lestari ni maksud yang mampan. Okey, dan apa sumber yang kita nak bangunkan dalam pendidikan di sini? Di mana sini tadi saya dah buat research sikit, sumber yang kita nak bangunkan di sini adalah murid. Itu yang dimaksudkan pendidikan melestarikan dalam pembangunan sistem pendidikan. Okey, berbalik-balik pada parents di rumah. Bila bermaksud melestarikan, ibu atau ayah kena memainkan peranan yang penting, dan juga ibu dan ayah kena tahu tentang perkembangan pendidikan semasa. Saya bagi satu contoh lah yang paling dekat. Pentaksiran berasaskan bilik darjah. Bilik darjah. Jadi bila hari terbuka, ramai yang datang jumpa saya, dia tak tahu, cikgu TP3 ni apa, TP4 ni apa, TP5 ni apa. Lepas tu dia tanya, cikgu kenapa anak saya tak dapat TP5? Dia kan anak dia dapat TP5 kot. Tak semudah itu cikgu-cikgu nak bagi TP pada murid. Kita akan nilai dulu murid tu, baru murid tu dapat TP5 atau TP6. Itu kalau untuk tahap 1 lah, 1, 2, 3. Tapi bila naik darjah 4, 5, 6, dia akan ada satu ujian yang dipanggil ujian akhir sesi akademik atau penggal. Di sini mak ayah juga perlu memainkan peranan yang penting, kerana markah ujian akhir bila dimasukkan dalam satu sistem yang dipanggil sistem IDMI, Kementerian Pendidikan punya, dia akan total. Daripada total jumlah markah murid tu, barulah TP tu akan
barulah apa murid itu akan mendapat IP yang sepatutnya. Ya. Untuk tahap 2 memang ibu bapa kena mainkan peranan yang penting. Kalau ibu bapa tak tahu tentang perkembangan dunia pendidikan sekarang, jadi murid tu dia akan macam terkapai-kapai lah. Itu maksud saya. Jadi dalam masa ini ibu bapa kena tahu apa tentang pada pendapat saya. Betul. Okey, terima kasih cikgu atas pencerahan dengan penjelasan yang telah diberikan. Seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya ingin mempersilakan pengarah program forum kita pada hari ini iaitu Tuan Muhammad Rizwan bin Sani untuk rasmikan majlis penutupan forum memperkasakan pendidikan ke arah sistem yang lebih inklusif dan berkualiti. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang dihormati Encik Zainul Hisham bin Muhammad Hassan Hilmi, merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan, wakil ibu bapa Encik Muhammad Syahrin bin Muhammad Yusof dan wakil aktivitis pendidikan Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Yasin, serta yang berusaha barisan jawatan kuasa kerja, guru-guru, rakan-rakan pelajar serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Syukur kita ilahi kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya dapat kita berkumpul dalam majlis penutup bagi forum pemekasan pendidikan ke arah sistem yang lebih inklusif dan berkualiti. Ini adalah merupakan program yang sangat penting yang akan dapat mencapai beberapa objektif. Program ini boleh berperanan sebagai salah satu program yang memenuhi tanggungjawab sosial korporat bagi sesebuah organisasi. Di samping membantu mewujudkan kesedaran yang lebih tinggi dan menyuburkan idea-idea yang lebih segar bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan di negara kita ini, program ini juga boleh membentuk imej organisasi dan reputasi positif sebagai sebuah organisasi yang boleh dipercayai untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dengan kerjasama daripada semua pihak yang terlibat, program ini pasti akan dapat mencapai segala objektif yang telah disenaraikan sekaligus menyumbang kepada usaha pembangunan negara. Saya mewakili kumpulan 4 untuk tugasan ACCA 2073 Perhubungan Awam Semester Julai JJ232 Universiti Utara Malaysia merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kesediaan Encik Zainul Hisham bin Muhammad Hassan Hilmi, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, dan dua ahli panel kita yang meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada bahagian ini. Pada kesempatan ini juga saya mengalu-alukan kehadiran warga pelajar-pelajar semester Julai JJ232 Universiti Utara Malaysia SCCA 2073 Perhubungan Awam bagi memeriahkan lagi majlis ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa kerja yang bekerja keras dan bertungkus lumus bagi menjaga forum ini. Meskipun terhimpit dengan tugasan-tugasan yang lain, saya ingin juga merakam penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan kerjasama serta menyumbang tenaga dalam menjaga program ini. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada ketiga-tiga panelis yang sudi hadir pada hari ini. Besar harapan saya agar forum yang dianjurkan ini dapat melahirkan insan yang berkualiti dan berketerampilan tinggi. Semoga bentuk kerjasama dan komitmen yang terjalin dapat diteruskan pada masa akan datang bagi menjaga program seumpamanya. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengarah program iaitu Tuan Muhammad Rizwan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis kita pada malam ini iaitu Cikgu Zainul, Encik Muhammad Syahrin dan Encik Muhammad Hafiz. Dan tidak lupa juga kepada Puan Moderator iaitu Puan Nur Amira binti Izzuddin. Saya dengan sekali lagi dengan lafaz dengan mulia wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih. Dengan itu saya akhiri forum pada malam ini dengan selamat malam.
Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.